Tibalah masanya untuk Digi 1800. Satu skim simpanan khusus untuk murid sekolah akan dilancarkan bagi menyemai tabiat menabung. Tajuddin Ramli nafi akan jual penerbangan Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad mahu rakyat terutama pelajar supaya menguasai bahasa Perancis. Ini kerana Malaysia sedang giat mempertingkatkan hubungan perdagangan dengan negara Afrika dan Eropah yang menggunakan bahasa itu. Penekanan masa depan katanya ialah kepada penguasaan bahasa Melayu, Inggeris dan Perancis. Datuk Seri Dr. Mahathir tiba di Paris hari ini untuk bertemu Presiden Perancis Jacques Chirac. Sehingga kini, hubungan dua hala kedua negara amat memuaskan. Perbincangan 1.5 jam ini menyentuh pelbagai isu seperti ASEAN, APEC, ASEM, Timur Tengah, Asia Barat, Afrika dan Bosnia. Saya telah menekankan tentang pentingnya Malaysia mempunyai kemudahan untuk mempelajari bahasa Perancis, terutama oleh kerana kita sekarang ini banyak terlibat dengan negara-negara yang menggunakan bahasa Perancis, Francophone countries. Kita sedang mengadakan dagangan dengan mereka dan untuk ini kita perlu menguasai bahasa Perancis dan mengadakan kemudahan untuk mempelajari dalam bahasa Perancis. Buat masa ini, lebih kurang 150 pelajar Malaysia menuntut di Perancis. Sementara dahulu, penuntut-penuntut daripada Asia yang datang ke Eropah untuk belajar, sekarang ini kita nak penuntut-penuntut daripada Eropah pergi ke Asia untuk belajar. Dengan itu, mereka akan berpeluang mengadakan kontak secara peribadi dengan orang-orang Asian dan memahami kita punya budaya dan kita punya culture. Ini akan memudahkan sikit perhubungan kita dengan Eropah. Sementara itu, Tan Sri Ahmad Kamil Jaafar telah dilantik sebagai wakil khas Malaysia bagi memperbincangkan isu-isu dua hala Malaysia-Perancis. Menurut Datuk Seri Dr. Mahathir, hubungan dagangan Malaysia-Perancis masih belum matang dan perlu dipertingkatkan. Presiden Chirac katanya menyambut baik segala usaha dagangan seperti Forum Ahli Perniagaan Asia Eropah yang diadakan baru-baru ini. Haliza Hashim, TV3, Paris. Satu skim simpanan khusus untuk murid sekolah akan dilancarkan tahun depan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Najib Razak berkata, skim yang dijayakan oleh beberapa institusi kewangan itu menawarkan kadar faedah yang menarik. Kadar tabungan negara kini berada pada paras antara 32 dan 34%. Angka itu boleh dikatakan tinggi, tetapi ia masih boleh ditingkatkan lagi. Kadar tabungan yang tinggi boleh mengekang inflasi selain memastikan bekalan wang dalam negara sebanyak mungkin untuk menjana ekonomi. Beberapa golongan sasar sudah dikenal pasti untuk menyemai nilai positif itu. Antaranya pelancaran skim amanah saham wawasan 2020 oleh Perdana Menteri akhir Ogos lalu. Skim ini dibuka khusus untuk mereka yang berusia antara 19 dan 29 tahun. Golongan sasaran seterusnya ialah murid sekolah yang boleh diibaratkan sebagai melentur buluh dari rebung. Menyedari hakikat itu, Jawatankuasa Kabinet mengenainya akan melancarkan gerakan penabungan peringkat kebangsaan di kalangan pelajar sekolah pertengahan Disember depan. Jawatankuasa itu dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Najib, skim berkenaan berkait rapat dengan tabung pendidikan kebangsaan yang akan dilancarkan tahun depan. Kita sedang mengundi dengan Bank Negara untuk menentukan supaya pelaksanaan program ini nanti tidak ada pecanggahan dan tidak ada persaingan yang tidak sihat dan tidak ada gugu besar yang menghadapi tekanan daripada institusi kewangan untuk memaksa mereka menjual produk tertentu sahaja. Antara pakej itu adalah simpanan sekolah rendah yang hanya boleh dikeluarkan apabila mencapai usia 19 tahun. Tapi wang itu
Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Najib berkata kementerian bercadang menjadikan pendidikan matematik di sekolah-sekolah diajar menerusi penggunaan komputer. Cara itu diharap dapat mengurangkan fobia di kalangan pelajar sekolah, khususnya di luar bandar, terhadap mata pelajaran itu. Kita sedang menyediakan softwarenya, courseware-nya, supaya courseware dan yang kita gunakan nanti bukan sahaja berasas pada kurikulum nasional, tetapi menjadikan proses pembelajaran itu lebih menyeronokkan. Sebelum itu, Datuk Seri Najib menyaksikan majlis menandatangani perjanjian PNB Rampai Semasa Sdn Bhd sebagai tanda penajaan TNB terhadap program dan majalah Along keluaran Rampai Semasa. Beliau kemudian turut melancarkan majalah Along. Dalam perkembangan lain, kerajaan bercadang menubuhkan jawatan kuasa khas di sekolah yang mempunyai pelajar terpilih untuk melompat dari tahun 3 ke tahun 5. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Fong Chan On berkata, jawatan kuasa itu bertujuan menilai kesesuaian pelajar terbabit menerima sukatan mata pelajaran tahun 5. Menurut Datuk Dr. Fong, jawatan kuasa itu dianggotai guru besar sekolah berkenaan serta guru tahun 5. Ia membantu menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi pelajar terbabit, terutama dari segi sosial. Jawatan kuasa berkenaan akan melaporkan sebarang masalah yang dihadapi pelajar kepada Kementerian Pendidikan sekurang-kurangnya sekali sepenggal. Untuk pelajar-pelajar yang kita pilih itu, kita rasa tak ada masalah kerana pelajar-pelajar itu merupakan gifted children, and I think they can easily handle the material presented to them in Standard 5. For the foundation material for Standard 4, I think there is no problem. Sebelum itu, Datuk Dr. Fong merasmikan Pameran Pendidikan Australia 96 di Kuala Lumpur. Pameran 3 hari ini disertai 50 universiti dan institusi pengajian tinggi dari Australia. Datuk Dr. Fong berkata Malaysia bercadang membangunkan sektor pendidikan sebagai yang terbaik di Asia. Ini bertujuan mengurangkan pergantungan kepada perkhidmatan pendidikan yang diimport. Pengerusi Eksekutif Penerbangan Malaysia MAS Tan Sri Tajuddin Ramli menafikan desas-desus MAS akan dijual. Dalam satu temu ramah dengan bernama, Tan Sri Tajuddin menegaskan penyatuan dan penyelarasan syarikat berasaskan teknologi maklumat, telekomunikasi dan pengangkutan miliknya mempunyai faedahnya. Menurut Tan Sri Tajuddin, gandingan MAS dan Technology Resources Industry TRI milik beliau juga akan meraih banyak faedah daripada pembangunan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Sepang dan koridor raya multimedia di Putrajaya. Berdasarkan kedudukan itu, beliau tidak terfikir untuk menjual MAS seperti yang didesas-desuskan. Katanya beliau menghabiskan banyak masa dan usaha untuk melakukan perubahan perlu pada syarikat penerbangan itu dan menyifatkan mereka yang menyebarkan kabar angin itu sebagai bercakap dalam mimpi. Katanya jika beliau mahu menjual MAS adalah lebih baik menjual TRI. MAS berupaya meraih keuntungan dan menjadi syarikat penerbangan berkelas dunia. Beliau bagaimanapun mengakui untuk mengembalikan keuntungan memakan masa. Namun beliau yakin ia akan berjaya dilakukan tidak lama lagi. Parti MCA tidak akan menuntut sebarang jawatan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan berikutan kemasukan 2 anggota Dewan Undangan Negeri ADUN DAP ke dalam parti itu. Sebaliknya, MCA menyerahkan kepada kebijaksanaan Menteri Besar Tan Sri Isa Samad untuk membuat keputusan mengenainya. Presiden MCA Datuk Seri Dr. Ling Leong Sik berkata partinya tidak akan menggunakan kemasukan 2 ADUN itu sebagai tekanan untuk meminta tambahan kerusi Exco. Apa yang penting, katanya Barisan Nasional BN harus bekerja lebih kuat untuk membuktikan kemasukan 2 ADUN itu adalah tindakan terbaik dan tepat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis meraihkan kemasukan ADUN Temyang Lee Yuan Fong dan ADUN Lobak Ku Seng Ho di Seremban malam semalam. Mengenai keresahan DAP supaya kedua-dua ADUN itu meletak jawatan, Datuk Seri Dr. Ling berkata isu itu tidak perlu dibangkitkan. Malah, katanya, Lim Kit Siang selaku Setiausaha Agung DAP juga sering bersandiwara dengan perletakan jawatannya tetapi tidak pernah mengotakkan janji.
Datuk Seri Dr. Ling juga berikrar akan meletakkan semua jawatannya jika Ahli Parlimen Kota Melaka Lim Guan Eng dapat membuktikan tindakan dua adun itu keluar dari DAP kerana wang. We give him until 12 o'clock. Sama ada dia menerima atau tidak cabaran ni. Jika takut menerima, apologize. Otherwise, we give him 12 days. Mengambil keluar tu bukti. Ada, letak semua jawatan. Jika tak ada, dia letak semua jawatan. Sementara itu, dalam kenyataan 4 muka surat, DAP sebaliknya mencabar Datuk Seri Dr. Ling bertanding menentang Ketua Pembangkang yang juga Setiausaha Agung Parti Lim Kit Siang dalam pilihan raya umum akan datang. Cabaran supaya tuduhan politik wang hanya dijawab dengan dakwaan yang mengatakan MCA akan berusaha membawa kemajuan kepada kawasan adun berkenaan. Kenyataan ini ditandatangani bersama oleh Timbalan Pengerusi DAP Karpal Singh dan anggota Parlimen Kota Melaka Lim Guan Eng. Dalam perkara itu, Parti Pesaka Bersatu Bumiputera Sarawak PBB menerima hakikat bahawa UMNO akan mengembangkan sayapnya ke negeri Sarawak suatu hari nanti dan hanya menunggu masa yang sesuai. Ketua Pemuda PBB Datuk Celestine Ujang berkata masanya akan tiba apabila rakyat Sarawak bersedia menerima kehadiran UMNO ke negeri itu. Pergerakan Pemuda PBB hari ini mengunjungi Exco Pemuda UMNO di Ibu Negara bagi mengeratkan perhubungan antara kedua pihak. Mereka kemudian mengadakan mesyuarat tertutup lebih sejam. Kita bukan berminat untuk menolak UMNO masuk ke Sarawak. Apa yang penting ialah kita akan menggunakan masa untuk menentukan bahawa UMNO masuk ke Sarawak akan menerusi proses-proses yang tertentu. Selepas pucuk-pucuk pimpinan dari dua-dua buah parti, khasnya Parti UMNO dan PBB sudah bersetuju, I think it's a matter of time for UMNO to be in Sarawak. I think we will support that when times come, when everybody is ready for the entry of UMNO into Sarawak. Menurut beliau, kini terdapat kekeliruan di kalangan rakyat Sarawak bahawa UMNO sudah mengembangkan sayapnya di negeri itu. Ini kerana ada pihak yang sedang mengambil ahli UMNO di negeri itu dengan mendakwa mendapat restu dari para pemimpin tertentu UMNO. Ketua Pemuda UMNO, Datuk Ahmad Zahid Hamidi pula berkata pihaknya tidak akan menjadi pemangkin kemasukan UMNO ke Sarawak sebelum diputuskan pucuk pimpinan parti. Beliau menjelaskan tiada pemimpin pemuda UMNO yang terbabit dalam usaha membawa UMNO ke negeri itu. Kita harapkan dengan kenyataan yang jelas dan tegas ini tidak lagi ada spekulasi ataupun salah tafsiran terhadap usaha beberapa pihak sama ada daripada Semenanjung ataupun daripada Sarawak yang mengusahakan kemasukan UMNO ke Sarawak selagi belum diputuskan oleh pucuk pimpinan negeri Sarawak dan pucuk pimpinan UMNO dan Barisan Nasional di Semenanjung ini. 2 pelajar terkorban dalam nahas jalan raya di Ibu Negara. Kastam Johor rampas 12 guni rokok kretek. Permodalan Nasional Berhad PNB akan hanya menjual saham syarikat miliknya jika ia tidak menjejaskan kepentingan pelabur Amanah Saham Nasional ASN dan Amanah Saham Bumiputera ASB. Ketua Eksekutif Kumpulan PNB Datuk Muhammad Hilmi Muhammad Taib berkata, apa-apa keputusan mengambil kira cadangan pembeli dan penjual saham PNB. Kita tak tahu lagi lah. Tak ada yang bukan yang akan dijual, kita tak tahulah sama ada kita akan jual atau tidak, tapi setiap proposal cadangan kita akan lihat dengan terperinci, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, dengan objektif utamanya ialah asalkan ianya baik untuk pelabur-pelabur.
Datuk Muhammad Hilmi mengulas kenyataan Perdana Menteri di Kourou, French Guyana semalam. Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad antara lain menyangkal penjualan merugikan pemegang saham amanah PNB dan menegaskan kerajaan tidak bodoh untuk berbuat begitu. Datuk Hilmi menegaskan setiap aspek pengurusan mengambil kira keuntungan jangka panjang 5 juta pelabur ASN dan ASB. Beliau juga menasihatkan pelabur agar tidak bimbang kerana setiap tindakan PNB dijamin untuk kebaikan. Apa PNB sebagai pengurus hendak lakukan, hendaklah mengikut apa yang telah termaktub di dalam surat ikatan amanah, dan pemegang amanah raya sebagai trustee akan memastikan semua atau pelaksanaan urus niaga ini dilakukan dengan cara yang terbaik bagi pemegang saham. Beliau juga menafikan ada antara 16 anak syarikat PNB dijual kepada mana-mana individu atau syarikat setakat ini. Dalam para itu, PNB mengumumkan sebanyak 770,000 pelabur amanah saham wawasan 2020 ASW dengan pelaburan lebih 1.4 bilion ringgit dikumpul sejak ia dibuka 2 September lalu sehingga 12.30 tengah malam semalam. Daripada jumlah itu, lebih 229,000 pelabur Bumiputra dengan pelaburan melebihi 253 juta ringgit. Manakala pelabur bukan Bumiputra melebihi 472,000 dengan pelaburan lebih 1.17 bilion ringgit. Peruntukan agihan unit ASW 2020 kepada Bumiputra adalah 51% atau 1.53 bilion ringgit. Manakala 49% atau 1.47 bilion ringgit adalah untuk bukan Bumiputra. Justru itu, baki unit ASW 2020 yang diperuntukkan kepada Bumiputra masih belum dibeli, akan ditawarkan kepada institusi Bumiputra mulai 1 Mac 1997 bagi menambah pegangan saham Bumiputra. Tawaran hanya akan dibuat kepada institusi yang layak memegang unit di bawah peruntukan Bumiputra berdasarkan arahan bertulis oleh Ketua Setiausaha Negara. Permohonan boleh dibuat minggu pertama Mac tahun depan dengan pelaburan minimum RM5,000. Beralih ke laporan Bursa Saham Kuala Lumpur, harga saham BSKL ditutup bercampur-campur. Indeks komposit meningkat 2.73 mata kepada 1,192.16. Indeks perusahaan turut melonjak 5.48 mata kepada 2,229.93. Sejumlah 311.996 juta saham bernilai 2.506 bilion ringgit diniagakan. Pada penutup, 274 kaunter untung berbanding 301 rugi, manakala 146 kaunter diniagakan tidak berubah. Sementara itu, pasaran kewangan hadapan dan option Kuala Lumpur CLOF ditutup kukuh. Indeks November meningkat 3.2 mata untuk ditutup pada 1,195.0. Sejumlah 150 kontrak diniagakan. Di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika dalam dagangan lengang. Disenaraikan nilai ringgit berbanding beberapa mata wang utama dunia. Segmen Jejak Kasih yang disiarkan melalui rancangan Malaysia Hari Ini terbitan TV3 akan diperluaskan skop liputannya. Kru penerbitan rancangan itu sedang mendapatkan khidmat agensi berkaitan untuk menggalakkan penyertaan kaum lain.
Segmen Jejak Kasih mula disiarkan pada 21 Mac 1994. Selain ucapan terima kasih oleh mereka yang diketemukan, segmen ini turut mendapat perhatian dan pengiktirafan pelbagai pihak. Antaranya Anugerah Perhubungan Masyarakat Kristal oleh Institut Perhubungan Raya Malaysia IPRM. Anugerah disampaikan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan Datuk Khalid Husin kepada pengurus bahagian majalah TV3 Nur Shah Malik. Bergerak daripada pengiktirafan malam semalam, unit berkenaan hari ini berazam untuk membawa kejayaan mereka ke tahap yang lebih tinggi. Jejak kasih musim baru ni kita akan perluaskan lagi khidmat kita untuk kaum Cina dan India, sebab walaupun sekarang kita ada tema daripada Cina dan India tapi tak menyeluruh. So dengan adanya kerjasama antara MSC, MCA dan juga polis, kita akan dapat perluaskan lagi jejak kasih ini secara lebih mendalam lagi. Turut hadir pada sidang media ini Setiausaha Kelab Amal Sri Suruti Usha Ramakrishnan dan Penasihat Undang-Undang MCA Teng Book. Polis menahan seorang lelaki dipercayai boleh membantu siasatan berhubung kejadian letupan bom dalam bungkusan yang mencederakan 2 penuntut Malaysia di New Zealand 30 Oktober lalu. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Syed Awang, lelaki berusia 30 tahun itu menyerah diri Sabtu lalu. Dia kemudiannya ditahan di Balai Polis Taman Tun Dr. Ismail setelah mendapat perintah reman selama seminggu dari Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Ketika mengesahkan penahanan itu kepada pemberita siang tadi, Datuk Syed berkata lelaki berkenaan berasal dari Miri, Sarawak, dibawa ke Bukit Aman oleh rakannya seorang peguam di Ibu Negara. Menurutnya, pegawai penyiasat polis New Zealand dijangka tiba di Kuala Lumpur tidak lama lagi untuk berbincang dengan polis negara ini berhubung penahanan lelaki terbabit. Lelaki itu dikatakan bekerja di sebuah syarikat pembaikan paip minyak dasar laut di Arab Saudi. Dia pulang ke rumah keluarganya setelah mengetahui polis sedang mencarinya untuk membantu siasatan kes berkenaan. Dalam kejadian 30 Oktober lalu, seorang penuntut wanita Hui Mei Kue, 20 tahun dan seorang penuntut lelaki Ken Ko, 25 tahun, cedera apabila kebungkusan yang baru diambil dari sebuah syarikat Korea meletup. Mereka berada dalam sebuah kereta ketika membuka sampul bersaiz A4 yang mengandungi serbuk bahan letupan. Dua pelajar sekolah terkorban apabila motosikal yang mereka tunggangi terbabas dan melanggar pembagi jalan. Kejadian berlaku pukul 11.45 pagi tadi di Jalan Ceras berhampiran Taman Syamilin Ibu Negara. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Rizal Abdul Majid, 16 tahun dan Muhammad Arif Iskandar, 17 tahun. Kedua-duanya sedang dalam perjalanan dari pusat bandar dari Ceras. Bagaimanapun motosikal mereka terbabas dan melanggar pembagi jalan, menyebabkan kedua-duanya tercampak beberapa meter dari tempat kejadian. Mangsa yang mengalami kecederaan teruk di kepala meninggal dunia di tempat kejadian. Kemalangan ini menyebabkan kedua-dua jalan sesak. Polis menyeru orang ramai yang melihat kejadian supaya menghubungi polis bagi membantu siasatan. Kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Dalam kejadian lain, sebuah kereta yang dipercayai dipandu pemandu mabuk melanggar papan tanda jalan sebelum merempuh pembagi jalan. Kejadian berlaku pukul 2.45 pagi di Jalan Conley, berhampiran persimpangan Jalan P. Ramlee. Ketika kejadian, kereta ini dipenuhi penumpang. Bagaimanapun, hanya pemandunya cedera parah dan dihantar ke Hospital Kuala Lumpur oleh orang ramai. Menurut polis, pemandu kereta ini akan didakwa kerana memandu cuai menyebabkan kemalangan serta merosakkan harta benda awam. 212 pendatang tanpa izin ditahan dalam 3 serbuan polis di sekitar Gombak, Selangor pagi tadi. Turut ditahan 7 rakyat tempatan yang dipercayai menjadi dalang dan bersubahat melindungi pendatang asing terbabit. Serbuan pertama dibuat di Taman Greenwood pukul 5.50 pagi. Dalam serbuan ini, polis menangkap 44 pendatang tanpa izin setelah menahan sebuah lori yang membawa mereka. Pendatang terbabit meliputi 30 warga Bangladesh, 11 Pakistan dan 3 warga India. Hasil tangkapan ini membawa polis ke sebuah rumah di perkampungan India Sungai Pusu Gombak dan 21 lagi warga Bangladesh ditahan di sini.
Susulannya, polis menahan sebuah lagi lori di kawasan sekitar dan berjaya menangkap 147 lagi warga Bangladesh. Semua pendatang tanpa izin ini dibawa ke Balai Polis Gombak untuk siasatan lanjut. Menurut Ketua Polis Daerah Gombak, Penolong Pesuruhjaya Ilyas Ibrahim, serbuan ini dibuat hasil maklumat orang ramai. Maklumat yang kita terima ini bahawa 2 lori, 2 truk akan membawa parti daripada border Thai dan Kelantan, dan truk ini akan membawa lebih kurang 200 orang pendatang tanpa izin. Polis merampas 2 lori dan sebuah kereta yang digunakan membawa pendatang asing terbabit serta menahan 4 pemandunya. Polis juga menahan seorang lelaki di Sungai Pusu Gombak dipercayai dalang menguruskan pekerjaan bagi pendatang tanpa izin di kilang sekitar Lembah Kelang. Turut ditahan 2 lagi lelaki tempatan bagi membantu siasatan polis berhubung kegiatan ini. 7 pegawai dan 40 anggota polis terbabit dalam operasi 5 jam bermula pukul 3 pagi tadi. Mahkamah Magistrate Muar menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan ke atas 2 warga Bangladesh yang didapati bersalah merusuh dan mengakibatkan kematian seorang pengawal keselamatan. Bagaimanapun, 4 lagi rakan mereka tidak mengaku bersalah dan akan dibicarakan 2 Disember depan. 2 warga terbabit ialah Nizam Udin dan Nazrul Islam Latih. Kedua-duanya mengaku terbabit dalam satu rusuhan dan mengakibatkan kematian Muhammad Yusuf Omar. Kejadian berlaku di kawasan perindustrian Tanjung Agas 15 September lalu. Mangsa dipukul beberapa pekerja Bangladesh selepas dia menghalang seorang daripada pekerja terbabit memasuki kawasan kilang. Muhammad Yusuf meninggal dunia selepas mengalami kecederaan teruk di bahagian muka dan dada. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Nizam dan Nazrul juga diarah meninggalkan negara ini sebaik habis menjalani hukuman. Perbicaraan dijalankan di hadapan Magistrate Kamarudin Kamsun, manakala pendakwaan dilakukan oleh Ketua Inspektor Abdul Rahim Dolmat. Dalam pada itu, bahagian penguatkuasa Kastam dan Eksas Johor Bahru merampas 12 guni rokok kretek dipercayai diselundup masuk dari Indonesia. Setiap guni mengandungi lebih 60 kartun rokok kretek. Rampasan dibuat berhampiran muara Sungai Benut Pontian petang semalam. Bagaimanapun, 3 lelaki yang berada dalam bot itu terjun ke laut sebelum menghilangkan diri ke darat. Bot dan rokok kretek yang dirampas dibawa ke pangkalan Jabatan Kastam di Tanjung Puteri, Johor Bahru. Nilai dan cukai rokok masih belum dapat ditafsirkan. Ini visual yang baru kami terima. Seorang pemuda mangsa pembuli jalan raya putus sebahagian cuping telinganya selepas bertengkar dengan seorang pemandu akibat salah faham. Kejadian berlaku ketika V. Anbu Chazian dalam perjalanan dengan kereta dari Sungai Petani Kedah ke rumahnya di Gelugur, Pulau Pinang pukul 3 petang kemarin. Menurut Anbu Chazian, sebuah kereta dari arah yang sama cuba menghimpit keretanya berhampiran lampu isyarat Jalan Butterworth Alostar di kawasan perusahaan Bakar Arang, Sungai Petani. Pasal traffic jam kan, so I also want to go inside the car already. So half of my head go in already, so he ram my door, you know. My car tu dia ram tau, dia tutup dengan kuat-kuat. Kapit lah. Kapit, putus on the spot. Selepas kejadian itu, Anbu Chazian mendapatkan rawatan di Hospital Sungai Petani untuk menyambung semula cuping telinganya. Bagaimanapun, hospital berkenaan tidak mempunyai kemudahan untuk berbuat demikian. Beliau dinasihati mendapatkan rawatan di Hospital Pulau Pinang. Bagaimanapun, Hospital Pulau Pinang gagal menyambung semula cuping telinganya pagi semalam kerana sudah terlalu lama. Tentera antarabangsa siap sedia bantu pelarian Zahid. Rejim Israel akhirnya setuju berundur dari Hebron. Negara Barat bersetuju memberikan mandat kepada pasukan tentera pelbagai negara yang dihantar ke Zaire. Dalam suratnya kepada Setiausaha Agung PBB, Duta Kanada Robert Fowler berkata negara terbabit turut memberi persetujuan untuk menyertai misi itu. Sementara itu, seramai 32 tentera perintis Kanada sudah bersiap sedia pergi ke negara Afrika itu. Mereka turut membawa bekalan makanan untuk diedarkan kepada pelarian.
Menurut Menteri Luar Kanada, program bantuan itu termasuk dari Amerika Syarikat. Dalam masa yang sama, lebih 4,000 tentera Amerika Syarikat dilaporkan sedang membuat persiapan bagi menghantar misi keamanan di Zaire minggu depan. Perkembangan di Asia Barat. Perdana Menteri Rejim Tel Aviv Benjamin Netanyahu terus menerima ancaman bunuh daripada pendatang Yahudi yang menentang penyerahan wilayah Hebron kepada Palestin. Sehubungan itu, ejen perisik rejim Israel Shin Bet memperketatkan kawalan keselamatan ke atas Netanyahu. Ancaman bunuh itu berikutan tersebarnya kabar angin rejim bersetuju mengundurkan tenteranya dari Hebron. Sebelum ini, rejim enggan berbuat demikian dengan alasan melindungi 400 pendatang Yahudi di wilayah berkenaan dan peruntukan dalam perjanjian membahagikan Hebron kepada dua kawasan, iaitu wilayah yang dikuasai Palestin dan satu lagi oleh rejim. Isu penyerahan Hebron menjadi halangan utama pelaksanaan perjanjian damai Asia Barat yang sudah dipersetujui Tel Aviv, Palestin. Perkembangan di Bosnia. Tentera Pelaksana Damai IFOR merampas senjata milik Brigad 254 tentera Bosnia berikutan tercetusnya keganasan antara pelarian Bosnia dan puak Serb. Dalam kejadian di Silic, pelarian Islam Bosnia dihalang daripada pulang ke kampung halaman mereka yang kini menjadi milik puak Serb. Keganasan antara kedua-dua pihak itu mengakibatkan dua pelarian Islam terkorban. Keadaan itu memaksa tentera IFOR campur tangan. Namun tindakan merampas senjata oleh tentera antarabangsa itu tidak disenangi pemimpin brigad Jeneral Rasim Dilic. Dilic dalam pertemuannya dengan pemerintah IFOR, General Crouch, menyifatkan tindakan itu satu pencabulan terhadap perjanjian Dayton. Dalam pada itu, IFOR dijangka menubuhkan zon mengharam pemilikan senjata di sekitar perkampungan Silic bagi mengelakkan peristiwa sama berulang. Pakar penerbangan pesawat India digesa mencadangkan perubahan segera di lapangan terbang New Delhi bagi memastikan nahas udara yang meragut 350 nyawa 3 hari lalu tidak berulang. Panel yang dilantik kerajaan itu turut diminta memberi taklimat kepada juruterbang India. Sementara itu, 94 mangsa Seorang bayi perempuan yang dilahirkan dengan masalah jantung menjadi orang termuda menjalani pemindahan jantung. Pembedahan itu dilakukan setelah beberapa minit kelahirannya. Shane Pal, bayi berusia 10 hari ini, disahkan menderita penyakit sindrom hypoplastik di sebelah kiri jantung yang menyebabkannya tidak berfungsi. Kedua-dua ibu bapa Shane terpaksa menerima hakikat bahawa beberapa pembedahan perlu dilakukan bagi membolehkannya terus hidup. Doktor mencadangkan pemindahan jantung dilakukan ke atasnya walaupun Shane menjadi penerima jantung termuda. Keadaan Shane kini dilaporkan stabil. Persoalan wajarkah tokoh politik menerajui persatuan sukan tempatan sudah lama timbul dan pernah menjadi topik di kalangan pemimpin negara. Ada juga tokoh politik seperti Menteri Besar Johor Datuk Abdul Ghani Osman yang mengakui sukar bagi beliau memberi tumpuan kepada Persatuan Bawah Sepak Negeri Johor PBNJ. Tetapi ramai juga yang masih sanggup. Segmen sukan malam ini cuba mengupas isu yang kini timbul semula. Pengunduran Datuk Haji Abdul Ghani disusuli beberapa menteri besar lain. Yang terbaru, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi Junid yang sudah berura-ura menyerahkan jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA. Namun langkah seperti tidak semuanya dipuji atau dianggap gentleman kerana mengakui sumbangan mereka untuk Persatuan Sukan tidak sejauh mana kerana sibuk dengan tugas politik. Sebaliknya, masih banyak Persatuan Sukan tidak mahu kehilangan orang politik menerajui persatuan mereka. Persekutuan Bina Badan Malaysia PBBM antara yang mempertahankan kehadiran tokoh politik dalam persatuan. PBMM terus terang mengakui kehadiran Presiden mereka, Datuk Seri Dr. Lee Leong Sik, amat penting terutama untuk menangani masalah keuangan. Mereka melantik Presidennya sekarang kerana satu tujuan saja, untuk menolong mendapatkan tajaan keuangan. Lain daripada itu akan diuruskan oleh mereka-mereka ahli jawatankuasa yang lain. Jadi dalam keadaan begini, kita tak boleh menyalahkan Presiden. Sejauh mana sumbangan orang politik dalam sukan sentiasa diikuti rapat oleh Majlis Sukan Negara MSN? Tidak ada salahnya daripada pandangan kita. Jadi ini bergantung sejauh manakah keikhlasan ahli politik itu dalam tolong membantukan sukan yang diceburinya, dari segi kepimpinan, dari segi
kemampuan. Presiden Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia KOAM Datuk Khalid Yunus pula menjelaskan apa yang lebih penting ialah kesungguhan tokoh politik itu sendiri. Tetapi tidak adil untuk menuduh pemimpin-pemimpin politik yang memimpin persatuan itu menyebabkan kejadian-kejadian tersebut. Secara kasarnya, sistem sukan tempatan sudah menerima pembabitan orang politik. Kini terserah kepada tokoh politik sendiri menilai sejauh mana kemampuan mereka dapat membantu kemajuan sukan negara. Sementara itu, tinjauan rambang kami mendapati pendapat yang berbelah bagi mengenai pembabitan orang politik dalam sukan. Dan saya menyokonglah, tapi yang penting sekali mereka harus mempunyai minat dan komitmen dalam persatuan itu. Saya rasa tak menasabah, tak masuk di akal. Sebab apa, orang besar-besar ni dia ada mempunyai jawatan-jawatan yang tertentu. Tapi sebenarnya saya rasa okey juga kan. Pasal paling kurang dia orang punya kepentingan terjaga kan, dari segi kemudahan, dari segi kewangan dan dari segi promosi semua kan. Patut dikurangkanlah daripada segi tanggungjawab mereka dalam bidang sukan. Mungkin sebagai penaung saja, tapi daripada segi menguruskan elok kita bagi kepada mereka yang betul-betul mahir. Isu penarikan balik tajaan rakan sukan olahraga oleh Resort World Berhad. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia KOAM berharap pihak penaja bersedia mencari jalan perdamaian demi kemajuan olahraga negara. Presidennya Datuk Khalid Yunus menyifatkan sebarang pencanggahan yang membabitkan peraturan perjanjian bukan disengajakan. Tindakan seorang pegawai tertinggi KOAM melanggar perjanjian tajaan sirkit Grand Prix remaja yang tertangguh baru-baru ini dikatakan punca Resort World Berhad menarik diri. Saya tidak menganggapnya sebagai kesalahan ataupun kesilapan. Cuma mungkin dalam proses menguruskan satu-satu kerja itu ada perkara yang telah di-overlook. Justru beliau telah mengarahkan timbalan Presiden KOAM A. Mahindran menemui pengerusi Resort World Tan Sri Alwi Jantan bagi memberi penjelasan sebenar. Mereka saya difahamkan telah cuba berjumpa tapi setakat ini belum berjaya. Saya difahamkan Tan Sri Alwi berada di luar negeri. Sekalipun berhadapan kemelut paling meruncing, KOAM tetap memastikan program atlet menjelang Sukan SEA 1997 dan Sukan Commonwealth 98 diberi keutamaan. Bola sepak Piala Liga Inggeris, Gordon Strachan mungkin punya reputasi yang tinggi ketika menyarung jersey kebangsaan Scotland. Bagaimanapun bekas midfielder Manchester United dan Leeds United itu kini mengalami nasib yang berbeza selaku pengurus pasukan. Strachan kini memikul tugas yang amat berat untuk mengembalikan semula maruah pasukannya Coventry City. Dia mengambil alih tugas selaku pengurus daripada Ron Atkinson berdepan cabaran getir lebih-lebih lagi selepas The Sky Blues tersingkir daripada pertandingan Piala Liga. Kelab Liga Perdana itu dimalukan kelab bahagian 2 Gillingham 1-0 hasil jaringan Neil Smith pada minit ke-71. Dan kemenangan ini membawa Gillingham layak ke pusingan keempat kali pertama dalam tempoh 32 tahun. Dakwaan rasuah bola sepak pada kejohanan Piala Tiger September lalu, dua rakyat Malaysia, Kandasamy Karupan dan Yam Pua Fei antara tiga lelaki yang akan dibicarakan di Mahkamah Daerah Singapura 7 Disember ini atas tuduhan mengatur perlawanan. Seorang lagi ialah Chong Tin Hong, warga negara Singapura yang dikatakan turut terbabit dalam percubaan menyogok pada kejohanan Piala Tiger. Mereka didakwa cuba menyogok pemain pertahanan Filipina, S. Judy, supaya kalah kepada tuan rumah Singapura dengan lebih daripada 7 gol. Bagaimanapun Singapura hanya menang 3-0 pada perlawanan di Stadium Nasional itu. Kejohanan tenis remaja antarabangsa ITF cabaran negara menerusi Tan Lin Yin berakhir apabila dia tumpas kepada pemain New Zealand Rewa Hudson 6-2, 1-6, 0-6 di peringkat separuh akhir pagi tadi. Pemain New Zealand itu akan berdepan rakan senegara Lian Becker pada perlawanan akhir esok. Becker mengalahkan Neza Globochnik dari Slovenia straight set 6-0, 6-0 pada satu lagi peringkat separuh akhir. Lin Yin memulakan permainan dengan cemerlang apabila memenangi set pertama 6-2. Bagaimanapun persembahannya merosot selepas itu. Kegagalan melakukan backhand yang kemas membuka peluang kepada Hudson merampas set kedua 6-1. Manakala Hudson pula cemerlang menerusi pukulan cross-court yang mengelirukan.
Bagaimanapun kerancakan set ketiga terganggu apabila Hudson sering membantah keputusan pengadil. Permainan diteruskan apabila seorang penjaga garisan ditugaskan membantu pengadil. Dan Hudson yang kembali tenang menamatkan cabaran Lin Yin dengan kemenangan 6-0. Namun kekalahan itu dianggap pengalaman berguna kepada pemain muda negara itu menjelang kejohanan di Jakarta dan Brunei minggu depan. Saya dah tengok list dalam pemain dalam Jakarta. Pemain sana lagi bagus lah. Jadi saya tak ada banyak harapan lah. Harap-harap boleh dapat 10 ke 20 poin, cukup lah. Musim baru perlumbaan Formula 1 dunia akan berlangsung kira-kira 5 bulan lagi. Namun juara dunia Damon Hill sudah membuat persiapan awal dengan menjalankan ujian tayar jenis Bridgestone bersama pasukan barunya TWR Aeros di Lita, Suzuka, Jepun. Bagaimanapun ujian pertama Hill berakhir dengan tragedi apabila terbabit dengan kemalangan. Ia dikatakan berpunca daripada masalah tayar yang kehilangan cengkaman akibat cuaca sejuk. Kejadian itu juga menyebabkan Hill terpaksa memendekkan tempoh ujian kepada 2 hari sahaja. Pemandu berusia 36 tahun itu tidak menyembunyikan rasa malunya dengan kemalangan yang berlaku. Hill yang digugurkan daripada pasukan Williams mengakui kereta yang menggunakan enjin Ligier itu mampu mencabar pasukan lamanya dan Ferrari. Pada ujian selama lebih sejam itu dia mencatat 1 minit 40.14 saat dengan kelajuan 211 km sejam di litar sepanjang 5.8 km itu. Pencapaian terbaik pasukan Aeros ialah dengan menduduki tempat kedua pada tahun 1985 di Grand Prix Itali. Bola keranjang Liga Eropah, juara bertahan Panathinaikos dari Greece mencerahkan laluan ke pusingan kedua selepas menang tipis ke atas klub Spanyol Barcelona 79-75. Pertemuan dua pasukan ini sering menjadi tumpuan. Ia dianggap misi membalas dendam bagi Panathinaikos yang tewas 58-77 di Barcelona bulan lalu. Malah ia juga ibarat ulangan peranan akhir tahun lalu yang dimenangi Panathinaikos dengan kelebihan 1 mata. Namun sokongan padu 13,000 penyokong tempatan membolehkan tuan rumah bersinglet putih menguasai keseluruhan permainan. Barcelona hanya menyelah di separuh masa pertama apabila mendalui 40-38. Bagaimanapun Nikos Ekonomou mengetuai kebangkitan Panathinaikos selepas rehat. Pemain kebangsaan Greece itu muncul pemain terbaik dengan menyumbang 22 mata. Turut cemerlang untuk Panathinaikos ialah 2 pemain importnya dari Jerman dan Amerika Syarikat, Michael Kor serta Byron Dinkins. Kemenangan ini membolehkan Panathinaikos melalui kumpulan C dengan kelebihan 2 mata mengatasi Barcelona. Sekian saya masukkan untuk kali ini. Kita kembali bersama Azura dan Enraj selepas ini. Salam hormat. Semalam, Buletin Utama menyiarkan kemunculan 2 album penyanyi popular Aisyah berjudul Memori Klasik dan Tiada Duka Untuk Apa terbitan Sony Music dan EMI. Pelancaran bersama itu bagaimanapun menimbulkan kontroversi apabila majlis bersama media diadakan serentak. Tiada Duka Untuk Apa adalah album sulung Aisyah bersama syarikat rakaman EMI. Beliau yang sebelum ini bernaung di bawah Sony Music pernah menghasilkan 7 album termasuk klasik album pertamanya. Setelah merakamkan 16 lagu untuk album terbabit, 10 daripadanya dipilih. Baki 6 diterbitkan semula melalui album Memori Klasik oleh Sony Music. Dan semalam dalam kenyataannya Aisyah menganggap Memori Klasik memuatkan lagu yang pernah ditolak untuk dimuatkan dalam album klasik pertamanya. Banyakkan syarikat rakaman tu memang taktik macam tu kan. Macam saya kata dulu, lagu yang dikeluarkan tu Memory Classic tu lagu yang dah saya tak terima untuk album klasik dulu. Jadi album yang baru ni lagu-lagu yang lagu baru. Pengurus kanan promosi dan iklan EMI, Mas Omar, mengakui kelahiran album Memory Classic oleh Sony Music turut menggugat penjualan album keluaran syarikatnya. Bagaimanapun, beliau yakin kehadiran Aisyah bersama EMI memberi kelebihan kepada mereka menjalankan promosi dengan lebih teratur. Dia ada cara dia, kita ada cara kita. Yang pentingnya artis bersama kita. Jadi of course kelebihan dia kita rasa kita dapat kerana Aisyah sendiri akan bertongkos lemus untuk mempromotkan album Tiada Duka Untuk Apa ini kerana ini hasil titik peluhnya dan juga ini hasil pertama beliau bersama EMI. Sementara itu, pengurus penerbitan dan pengurusan artis Sony Music, Dahlan Zainuddin pula menganggap kemunculan serentak 2 album oleh seorang artis adalah persaingan yang sihat.
Tidak kira dari mana label pun dia bernaung, asal dia menghasilkan satu album sudah cukup bagi seseorang peminat. Saya juga peminat Aisyah. Bermakna tak kira dari mana label dia datang, asal saya rasa this is a good song, saya akan mendapatkan. Jadi tidak akan terjejas tentang pemasaran. Dan ini pula mengenai muzik berirama alternatif yang semakin menular dengan kemunculan album berjudul Abot yang nama yang sama digunakan oleh penyampainya. Abot bermaksud alternatif buat orang Timur adalah album pertama berkonsepkan alternatif yang dirakam artis wanita dalam bahasa Malaysia. Album yang memuatkan 11 lagu ini diterbitkan oleh syarikat penerbitan Gomogi dan mendapat sentuhan komposer terkemuka Len Laga. Walaupun berkonsepkan alternatif, album ini turut menerapkan nilai-nilai muzik tempatan. Sebuah lagu yang ditulis lirik dalam bahasa orang asli berjudul Hek Engriak dijadikan lagu bonus untuk album ini. Impian Abot sebenarnya adalah memperjuangkan muzik, ya? Kehadiran Abot untuk memeriahkan dunia muzik yang ada sekarang. Jadi Abot harap muzik alternatif ni dapat diterima. Jadi pada Abot tak adalah untuk Abot rasa diri Abot ni jadi yang peneraju ke what. Apa yang Abot rasa yang Abot rasakan sekarang ialah Abot nak memperjuangkan muzik tu. Album berkenaan dijangka berada di pasaran 25 November ini. Visual penderitaan ribuan pelarian di Sepadan Zaire menutup tirai bulletin utama malam ini. Dengan itu, salam hormat dan selamat malam. Selamat malam.